Wa tujatil malaikatu tahlilan tamjidan wastaghfarah, dan para malaikat turut bergemuruh dengan mengadakan tahlil, tamjid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ala nahjihi wa jahada bi jihadil yawmiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Amin. Saya hormati Al-Fadhil Ustaz Ilyas selaku pengurusi dan juga imam masjid, pengajar dan timbalan pengurusi dan setiausaha staff EJK yang berusaha, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat untuk sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah yang baru saja kita selesaikan sebentar tadi. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kekuatan dalam diri kita untuk sama-sama kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat-sangat dimuliakan kerana pada bulan itu masya-Allah bulan itu merupakan bulan hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih bulan Rabiul Awal bertepatan dengan hari Isnin, masya-Allah. Walaupun ada khilaf pada tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kebanyakan ulama pilih 12 Rabiul Awal sebagai tarikh sambutan hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun bulan Rabiul Awal, hari Isnin masya-Allah merupakan bulan dan juga hari yang di mana Nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad, dilahirkan ke dunia bertepatan dengan title yang Nabi bawa, iaitu rahmatan lil alamin. Masya-Allah tabarakallah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masya-Allah bukan sekadar disambut oleh ahli keluarganya, kenalan-kenalannya sahaja. Malahan satu alam masya-Allah turut bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya insan yang kamil ini sehinggakan satu alam masya-Allah sangat-sangat berterima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dilahirkan penyelamat dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata seorang ulama yang masyhur, Al-Imam Wajibuddin Hafizullah, ataupun lebih dikenali sebagai Al-Imam Ad-Daiba'. Imam Ad-Daiba' ini adalah seorang ulama maulid yang sangat masyhur. Antara kitab yang masyhur yang dihasilkan oleh Al-Imam Ad-Daiba' adalah kitab Maulid Ad-Daiba' ataupun Maulid Ad-Daiba'i.
Katanya melalui satu syair, dalam bibit syair Imam Ad-Daiba' ditulis berkenaan dengan kelahiran Nabi yang begitu dahsyat sekali. Antara bibit syair yang sangat masyhur kadangkala kita perdengarkan melalui qasidahnya adalah fahtazal arsyu tarba wastibasyarah wazdadal kursiyyu haibata wa waqarah wamtala'atis samawati anwarah watajjatil malaikatu tahlilan tamjidan wastaghfarah. Yang maksudnya fahtazal arsyu tarba wastibasyarah, arasy Allah bergoncang dengan kuatnya, melahirkan perasaan suka dan gembira saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazdadul kursiyyu haibata wa waqarah, al-kursi Allah Subhanahu wa taala bertambah kemuliaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawati anwarah, langit turut bergembira dengan mengeluarkan cahaya-cahaya yang sangat luar biasa. Nah, saya ingatkan bapa saudara Nabi Abdul Muttalib pernah sebut dekat Nabi Muhammad, saat kelahiran kamu, kami berada di dalam cahaya yang luar biasa. Masya Allah. Nah, sebab langit turut bergembira sampai keluar cahaya-cahaya yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Wa tujatil malaikatu tahlilan tamjidan wastaghfarah, dan para malaikat turut bergemuruh dengan mengadakan tahlil, tamjid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata seorang ulama yang sangat kita kenali, iaitu Syekh Muttawalli Sya'rawi dalam kitabnya, yang atas langit, yang di atas daratan, yang di dalam lautan, yang di dasar lautan, yang hidup, yang mati, yang hijau, yang kuning, yang kering, binatang, serangga, makhluk keseluruhannya turut bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kita sebagai umatnya yang paling dicintainya sikit pun tak rasa gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah secara simboliknya kita mengadakan majlis-majlis ataupun sambutan-sambutan Maulidur Rasul bila bulan Rabiul Awal. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kalau kita tengok, masya-Allah, tabarakallah, ada 124,000 utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 124,000 nabi, yang 124,000 utusan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini, masya-Allah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab Matla' al-Badrain, dia sebut ada 400,000 lebih utusan Allah keseluruhannya. Tuan-tuan, tidak ada seorang pun yang Allah dan para malaikat bersalawat ke atas mereka melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslimah. Masyaallah, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalam dan bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, salawatlah dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepada baginda. Masya-Allah, tabarakallah. Allah perintahkan kita bersalawat dan bersalam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam pada begitu banyak utusan dengan nabi-nabi, rasul-rasul lain yang mempunyai title-title mereka tersendiri, tapi kenapa Nabi Muhammad saja disalawat ke atasnya? Masya-Allah, soalan ini ditanya pada Nabi sendiri. Maka Nabi jawab melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, di mana Nabi jawab, inni indallahi khatimun nabiyyin wa adamu munjadilun fi tinati au kama qala. Maksudnya Nabi kata, sesungguhnya aku dijadikan sebagai penutup segala rasul dan aku telah dijadikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adamu munjadilun fi tinati. Waktu itu Nabi Adam masih dalam keadaan tanah, kata Nabi. Masya-Allah, tabarakallah. Allah baru tengah mengukir, masya-Allah, iaitu Nabi Adam dengan tanahnya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi adalah makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Masya-Allah. Diri Nabi kah, jasad Nabi kah, roh Nabi kah, itu ada khilaf, ataupun nur Nabi kah, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang sahihnya Nabi adalah makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat bertuah masya-Allah tabarakallah kerana kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan, masya-Allah, Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala pernah sebut dalam satu kitabnya, katanya siapa yang ada Muhammad bersama dengan dia, hidup dia penuh dengan keberkatan. Ini Imam Mutawalli Sya'rawi sebut, siapa yang ada Muhammad bersama dengan dia, hidup dia penuh dengan keberkatan. Apa maksudnya? Ada dua maksud di situ. Yang pertama, siapa yang ikut sunnah Nabi dalam hidup dia, maka hidup dia penuh dengan keberkatan. Maksud yang keduanya ialah nama siapa yang bermula dengan Muhammad, sudah pasti hidupnya penuh dengan keberkatan. Kenapa tuan-tuan? Sebab satu-satunya nama yang Allah sumpah ke atas dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak silap di dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, dan mereka tidak akan ditimpa musibah selagi engkau ada bersama dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Nah, itu nama saja begitu hebat, masya-Allah tabarakallah. Nama ni tuan-tuan ada khilaf juga di kalangan ulama. Kebanyakan ulama maulid kata nama ni Allah yang pilih. Nama Muhammad ini Allah yang pilih, masya-Allah tabarakallah. Tapi ada juga puak-puak masya-Allah yang tak bersehaluan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka kata nama ni datuknya yang berikan. Jadi macam mana kita nak tahu nama ni Allah yang pilih? Kalau kita tengok betul-betul Quran, masya-Allah, Quran yang ada pada kita hari ini, sebenarnya Quran itu Allah dah turunkan seketul di Lauh Mahfuz. Betul tak, masya-Allah? Maknanya Allah letakkan Quran itu seketulnya di Lauh Mahfuz. Malaikat Jibril yang pergi dapatkan Quran itu daripada Lauh Mahfuz, dan dia bawa lebaran demi lebaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga 23 tahun, masya-Allah. Jadi maknanya sebelum Nabi dilahirkan, Quran itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Dalam Quran ada surah Muhammad, betul tak, masya-Allah? Nabi belum lahir lagi tapi surah Muhammad sudah ada, masya-Allah. Maknanya nama ni Allah yang pilih. Apa yang istimewa dengan nama Muhammad ini, masya-Allah tabarakallah? Kalau kita tengok maksud Muhammad, lazimnya kita yang kita dengar selalunya adalah Muhammad, maksud dia yang terpuji. Yang terpuji, masya-Allah. Tapi kalau kita tengok dari ilmu bahasa Arab, dari segi hukum fa'ilnya, kata ulama, Muhammad bermaksud orang yang paling banyak memuji Allah. Dari segi hukum fa'ilnya, iaitu orang yang paling banyak memuji Allah. Tidak ada satu makhluk yang memuji Allah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang puji juga Allah bila lepas perut kenyang, alhamdulillah, masya-Allah. Tidak, itu pun kalau ingat, masya-Allah. Nah, tapi Nabi dalam apa situasi pun, masya-Allah, Nabi tetap puji Allah. Sedangkan ada satu hadis riwayat Ibnu Majah di mana Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar, atau kama qala. Setiap perkara baik yang ada nilainya yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah, fahuwa abtar, kata Nabi, semuanya itu cacat, kata Nabi, masya-Allah tabarakallah. Jadi itu maksud Muhammad dari segi fa'ilnya, iaitu orang yang paling banyak memuji Allah. Manakala dari segi hukum maf'ulnya, Muhammad ini bererti orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah umum kita tahu benda ni, bahawa Allah tak pernah sebut ataupun Allah tak pernah panggil Nabi dengan namanya di dalam Al-Quran. Betul tak? Yang lain semua Allah panggil dengan nama-nama mereka. Ya Adam, Ya Nuh, Ya Idris, Ya Saleh, Ya Hud, Ya Ibrahim, Ya Ishaq, Ya Ismail, Ya Musa, Ya Isa,
Semua ni Allah panggil dengan nama-nama mereka melainkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil dengan gelaran-gelaran yang begitu masyhur, masya-Allah tabarakallah. Antaranya ya Yasin, ya Toha, ya Muzammil, ya Muddathir, ya Rauf, Sirajal Munir, macam-macam gelaran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya maksud Muhammad ialah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Sebab itulah kita ni nak bagi nama anak pada kita, nama anak biarlah nama yang elok-elok, masya-Allah. Nah, sekarang nama semua pelik-pelik, nama anak semua pelik-pelik, masya-Allah. Nah, nak sebut nak panggil pun tak boleh. Tak tahu nak panggil macam mana. Keluar Jack tu dia Isaac, masya-Allah. Macam-macam nama, Mr. Red, Mr. Black, kan macam-macam tu. Allahu akbar. Derita pun ada nama anak, masya-Allah. Nama anak derita. Tanya Kak Malung tu mana dapat nama ni, dia kata, "Ustaz, saya sejak mengandung dia sampai saya lahirkan dia, hidup saya penuh dengan derita." Tu nama anak pun derita, masya-Allah. Itu belum lagi nama anak Mazda, masya-Allah. Nama anak Mazda. Tanya kat dia, mana hang dapat nama Mazda? Dia kata perempuan dia nama dia Mazna, nama dia Daud. Jadi Mazna dengan Daud dicantum potong dapat Mazda, Ustaz. Masya-Allah. Tu mai tanya kat kita apa maksud Mazda. Saya kata hang pi tanya ulama belah Tokyo, depa tahu, mana kita tahu, masya-Allah kan. Ya Allah ya Tuhan kami. Boleh nama elok-elok, masya-Allah tabarakallah. Nah, baik tuan-tuan, hebatnya kita ni bila dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kelebihan yang Allah bagi pada kita. Antara kelebihan, masya-Allah tabarakallah, air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memadamkan azab ke atas diri kita. Pernah dalam satu riwayat dikatakan Nabi sedang mengaji Quran, sedang membaca Quran, masya-Allah. Waktu itu bila sampai pada satu ayat yang menceritakan tentang azab yang akan dilalui oleh umat Nabi Ibrahim, Nabi tutup Quran, Nabi menangis, masya-Allah. Lepas tu bila sambung balik, tiba-tiba Nabi baca pula azab yang akan diterima oleh umat Nabi Isa alaihissalam. Nabi menangis, masya-Allah. Menangisnya Nabi, tuan-tuan, sehingga masya-Allah bergoncang arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah utuskan malaikat Jibril alaihissalam pergi jumpa Nabi, tanya pada dia kenapa dia menangis. Walaupun Allah tahu kenapa Nabi menangis, cuma Allah saja nak mengambil hati Nabi, Allah utuskan malaikat Jibril. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam jumpa Nabi, maka dia tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Masya-Allah yang utuskan aku." Maka Nabi sebut ummati, 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 masya-Allah. Naik terus malaikat Jibril alaihissalam pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril bagi tahu ke Allah bahawa Nabi risau sangat apa akan jadi kepada umatnya, masya-Allah. Adakah umatnya juga turut diazab, masya-Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Anzil ila Muhammadin wa qullah inna sanurtika fi ummatika wa lanasu'uka fihum." Masya-Allah tabarakallah. Anzil ila Muhammadin wa qullah, kau turun kepada Muhammad sekarang dan katakan kepadanya apa dia? Inna sanurtika fi ummatika wa lanasu'uka fihum. Sesungguhnya kami akan redha kepadamu wahai Muhammad dan juga pada umatmu, dan kami tidak akan menyedihkan kamu kerana mereka. Masya-Allah tabarakallah. Allah bagi janji bahawa Allah tidak akan turunkan azab kepada kita. Tuan-tuan, bila kita sebut azab, kita baca Quran, masya-Allah, antaranya dalam surah Hud, kalau kita tengok Allah ceritakan sedikit demi sedikit azab-azab yang pernah dilalui oleh umat-umat terdahulu. Antaranya umat Nabi Nuh ditenggelamkan, masya-Allah, kerana mereka engkar kepada Allah. Betul tak, masya-Allah? Lepas tu siapa pula, masya-Allah, pi pula umat Nabi Lut, masya-Allah, kerana homoseksual kan, mereka ni kan ada hubungan bersama jenis, masya-Allah. Lepas tu mai pula dekat kaum Nabi Hud, masya-Allah, kaum Nabi Saleh, masya-Allah, bagaimana mereka ni semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keengkaran mereka. Apatah keengkaran tu semua tak ada ke zaman sekarang ni? Apa yang mereka buat? Ada kan? Main sejenis, laki main laki, perempuan main perempuan, ada juga. Ada yang tak pernah main sembahyang pun ada, masya-Allah. Betul tak, tuan-tuan?
Banyaknya ni kemungkaran yang kita lakukan, tapi azab tak diturunkan, masya-Allah. Kerana apa? Kita akan terus dihisab di akhirat nanti. Ini sebabnya, masya-Allah. Allah ada, kami takkan sedihkan Muhammad kerana mereka, masya-Allah, tabarakallah. Air mata Nabi memadamkan azab ke atas diri kita, masya-Allah, tabarakallah. Itu hebatnya Nabi Muhammad, masya-Allah, tabarakallah. Berapa banyak kali Nabi pernah menitiskan air mata untuk umatnya. Antaranya, masya-Allah, tabarakallah, dalam satu riwayat Nabi lepas habis solat, masya-Allah, sahabat semua dah tunggu nak salam dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi teriak menangis. Menangisnya Nabi, kata sahabat, masya-Allah, sehingga air mata yang terbit daripada mata Nabi membasahi keseluruhan pipi Nabi, sampai janggut yang lebat itu pun kecut kerana basah dengan air matanya, masya-Allah. Sahabat lihat Nabi menangis, sahabat pun apalagi pergi peluk Nabi, cium Nabi, mereka pun turut menangis, masya-Allah. Jadi sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis, masya-Allah? Apa yang buatkan kamu menangis? Maka kata Nabi, wadatu anni lakitu ikhwan, sesungguhnya aku rindu kepada ikhwan aku, kata Nabi. Sahabat awalnya tak faham siapa ikhwan yang Nabi maksudkan ini. Maka sahabat ingat depa tu lah ikhwan. Sahabat kata, awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwan kamu ya Rasulullah? Masya-Allah. Apa kata Nabi? La, tidak, antum ashabi, kamu ni sahabat aku saja, kamu ni semua sahabat aku saja. Sahabat terkejut waktu tu. Kalau bukan kami ikhwan kamu, siapakah ikhwan kamu ya Rasulullah? Sampai kamu menangis, kamu rindu pada mereka, siapakah mereka? Maka kata Nabi, walakin ikhwanik yalladzina amanu bi walam yarawni. Ikhwan yang aku maksudkan adalah mereka yang tidak pernah melihat wajah aku, tetapi mereka beriman kepada aku. Siapa? Kitalah yang dimaksudkan sebagai ikhwan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringin nak peluk mereka, teringin nak kucup dahi mereka, tapi apa tak daya aku takkan kesampaian untuk melihat mereka di dunia ini. Menangisnya Nabi, rindu nak jumpa pada kita. Menangis tak kita nak rindu nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya-Allah. Menangis kerana kalah bola sepak dah. Kedah kalah JDT 3-0 tahun lepas. Ingat tak, masya-Allah? Macam-macam video keluar, budak-budak mengamuk, masya-Allah, kan? Aku benci Kedah tu dia. Sampai macam tu. Pak dia kata tak apalah dia, tahun depan kita pilih Perak pula, masya-Allah. Tu dia, sampai macam tu. Masya-Allah. Saya pernah baca satu kitab di mana seorang syekh tu tulis, dia kata umat Islam akhir zaman dilandah dengan satu malapetaka yang sangat mengerikan, dia kata. Tu dia, umat Islam akhir zaman dilanda dengan malapetaka yang sangat mengerikan, katanya. Ngerinya malapetaka ni lebih mengerikan daripada tsunami, lebih mengerikan daripada gempa bumi, lebih mengerikan daripada ribut taufan, lebih mengerikan lagi daripada gunung berapi dan sebagainya. Mungkin lebih mengerikan daripada COVID-19 jugalah, wallahu alam. Apa malapetaka tu, tuan-tuan? Katanya, apabila umat Islam lupa kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu malapetaka yang sangat mengerikan, masya-Allah. Betul, tanyalah pada budak-budak yang teriak tu, siapakah nama-nama pemain bola sepak? Semua mereka tulis. Saya biasa tanya, sampai ke bangku simpanan mereka boleh tulis nama mereka. Nama saya pun dia tulis juga, masya-Allah. Saya tak main bola pun, masya-Allah. Sampai lagu tu, masya-Allah. Tanyalah kepada mereka, artis-artis berkenan, artis ini kahwin dengan siapa, artis itu siapa suaminya, artis ini siapa istrinya, semua orang tahu. Coba tanya pada mereka, siapakah nama Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soalan simple saja, masya-Allah. Tanya pada mereka, masya-Allah, siapakah nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak payah keturunan, jangan, tak payah tanya keturunan. Soalan basic pun dia tak boleh jawab, masya-Allah. Berapa orang istrinya, dengan isteri mana yang Nabi dapat anak, masya-Allah. Berapa orang anak lelakinya, berapa orang anak perempuannya, siapakah nama-nama anak lelakinya, siapakah nama-nama anak perempuannya, masya-Allah. Cuba tanya, tak boleh jawab, masya-Allah. Itu yang ulama ni kata, syekh ni kata,
umat Islam akhir zaman dilanda dengan satu malapetaka yang sangat mengerikan, iaitu apabila mereka lupa kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sikit pun tak pernah lupa pada kita. Masya-Allah. Dalam riwayat yang lain diceritakan pada satu ketika Nabi berada bersama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dia nampak Nabi sangat-sangat gembira. Nabi sangat-sangat gembira waktu itu, masya-Allah tabarakallah. Jadi dia pun pergi dekat Nabi, dia minta Nabi bacakan doa. Subhanallah, bacakan doa. Kenapa? Doa Nabi tidak ada hijab, masya-Allah tabarakallah. Nabi baca doa, settle lah semua masalah, masya-Allah. Jadi Nabi dia pun suruh Nabi baca doa, masya-Allah. Doa minta diampunkan dosa-dosanya. Maka Nabi pun baca adalah satu doa, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min zaniha wa ma ta'akkara wa ma asratu wa ma a'lanat. Maksudnya, ya Allah, ampunkanlah apa-apa dosa daripada Aisyah yang telah daripada dosanya, yakni yang dia buat secara sembunyi, yang dia buat secara terang-terang, dosa yang telah dia buat, dosa yang sedang dia buat, dan dosa yang akan dia buat. Masya-Allah. Bila Nabi baca doa sedemikian, Aisyah menangis. Aisyah menangis, masya-Allah. Bila Nabi tanya kenapa menangis Aisyah jawab, ini air mata gembira ya Rasulullah. Kerana apa? Kerana Nabi baca doa. Kan dia tak ada hijab, masya-Allah, kan. Ada seorang sahabat Nabi, Sa'id bin Yazid kalau tak silap saya, mak saudaranya bawa dia pergi jumpa Nabi waktu tu, umur dia dalam lingkungan 6 tahun, tapi dia juga sahabat Nabi. Waktu tu dia sakit kepala, dia demam panas, masya-Allah. Jadi bila dibawa pada Nabi, Nabi pun gosoklah kepala Sa'id itu. Nabi gosok sambil Nabi baca doa, dan Nabi bagi air sisa wuduk Nabi, dia minum, demam pun hilang. Nabi gosok, sakit kepala pun hilang. Dikhabarkan oleh para sahabat, Sa'id bin Yazid ini bila dia besar, tempat Nabi gosok rambutnya tu semua rambut hitam. Belah sini semua putih, masya-Allah tabarakallah. Hebat doa Nabi, masya-Allah tabarakallah. Ini salah satu akhlak terpuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi balas dengan doa, kerana Nabi tahu doa Nabi ini tidak ada hijab, masya-Allah tabarakallah. Pernah dalam satu riwayat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, masya-Allah, dia nampak janggut Nabi ini tercabut sehelai lekat pada bibir Nabi. Jadi dia pergi dekat Nabi, ditarik keluar janggut yang tercabut itu. Masya-Allah tabarakallah, kan? Allahu Akbar. Apa Nabi buat? Nabi tanda tangan, Nabi baca, Naza'allahu anka ma tukri. Moga Allah menghilangkan segala kerunsingan. Masya-Allah. Kerana Nabi Ayyub dikhabarkan ada dalam keadaan runsing. Lepas pada tu hidupnya bahagia saja. Al-Amr Al-Khattab dalam satu lagi riwayat, masya-Allah, dia tengok dalam gelas minuman Nabi ada satu rambut, masya-Allah. Dia ambil, dia buang saja. Allahumma jammilu. Nabi baca doa, moga Allah cantikkan kamu lagi. Sebab tu sahabat kata Al-Amr Al-Khattab ini meninggal umur 92 tahun, tak ada satu uban atas kepala dia, masya-Allah tabarakallah. Ini semua doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi baca doa sedemikian pada Aisyah, Aisyah menangis. Katanya air mata gembira kerana Nabi baca doa. Sudah tentulah Allah akan ampunkan dosa-dosa dia, masya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak tahu, masya-Allah tabarakallah, Aisyah ini adalah antara isteri, adalah salah seorang isteri yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta lebih, sayang lebih lah, masya-Allah. Nah, dalam kesebelasan isteri Nabi, Aisyah ni Nabi sayang lebih. Nah, bukan Nabi tak berlaku adil. Nabi berlaku adil, cuma dari kasih sayangnya itu lebih ke arah Aisyah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Fiqhul Manhaj jilid yang keempat bab poligami, ada satu doa daripada Sunan Abu Daud, masya-Allah. Nabi baca doa ni selalu, Allahumma haza khasmi fi amlik fala talumni fima tamliku wala amlik. Ini doa Nabi selalu baca. Apa dia? Ya Allah, inilah bahagian yang aku miliki, inilah yang dapat aku sediakan atas bahagian yang aku miliki. Fala talumni fima tamliku wala amlik. Jangan engkau mencela aku atas sesuatu yang engkau ada tapi aku tak ada. Ini Nabi baca. Jangan mencela aku atas sesuatu yang engkau ada tapi aku tak ada. Apa dia? Hati. Masya-Allah. Pasal apa? Walaupun dari segi faraid Nabi sudah buat yang terbaik kepada semua isteri-isterinya, tapi dari segi kasih sayang Nabi lebih ke arah
Aisyah radhiyallahu anha. Maka turunlah surah An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kata Allah, dan kamu tidak boleh berlaku adil kepada isteri-isteri kamu walau harastum, walaupun kamu bersungguh-sungguh. Masya Allah, Allah pun tahu dari segi kasih sayang kita mesti akan lebih ke arah seorang. Maknanya kalau kita ada 4 orang isteri, larat kau 4 orang, Masya Allah, nah, satu pun kadang-kadang tak boleh tahan, betul tak? Dia jerkah sampai elektrik putus, Masya Allah. Nah, ada Masya Allah, abang elektrik putus, Masya Allah. Nah, jadi kalau ada 4 orang isteri, mesti ada seorang yang kita lebih ke arah dia, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, cuba kita tengok isteri yang Nabi cinta itu pun Nabi baca doa sekali itu atas permintaan dia. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wallahi, Nabi kata, ya Aisyah, wallahi inna haladawati li ummati fi kulli salat. Allahu Akbar. Nabi sumpah atas nama Allah. Aisyah, wallahi aku sumpah demi Allah, inna haladawati li ummati fi kulli salat. Inilah doa aku ke atas semua umat-umat aku fi kulli salat, di dalam setiap solat aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita tak hidup zaman Nabi. Kita tak pernah melihat wajah Nabi, Masya Allah. Tapi tuan-tuan, sayangnya Nabi pada kita, sampai tuan-tuan Nabi baca doa untuk kita semua, Masya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat aku, dosa yang telah mereka buat, yang mereka buat secara sembunyi, secara terang-terang, dosa yang telah mereka buat, dosa yang sedang mereka buat, dan dosa yang akan mereka buat. Masya Allah, tabarakallah. Dalam setiap solat Nabi baca doa macam ni, Masya Allah. Ini adalah satu anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita, iaitu dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu saja, tuan-tuan, Masya Allah. Malahan sebelum Nabi nak wafat, Masya Allah, tabarakallah, kan umum kita tahu malaikat maut datanglah semua tu, Masya Allah. Cuma ada cerita-cerita yang diadakan, tetapi yang sahihnya memang malaikat maut tunggu sehingga Nabi setuju supaya dicabut nyawanya itu. Tapi sebelum itu Nabi minta malaikat Jibril datang. Nah, malaikat Jibril datang, Masya Allah, duduk betul-betul bertepatan dengan kepala Nabi, Masya Allah. Jadi Nabi pun bagi kita dekat malaikat Jibril, Masya Allah, masa untuk aku berpisah dengan dunia ini sudah pun sampai. Apakah berita gembira yang kau bawa untuk aku daripada langit? Masya Allah. Malaikat Jibril kata, aku nampak langit dibelah, Masya Allah, syurga dihiasi dengan penuh gemilang. Malaikat turut berhias menanti untuk sedang tunggu untuk menyambut roh engkau, ya Rasulullah. Nabi kata, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi Nabi bagi tahu, andai kata, alangkah bagusnya kalau aku dapat dengar satu berita yang gembira. Malaikat Jibril pun terkejut. Berita gembira apa lagi yang boleh aku kongsi bersama engkau, ya Rasulullah, selain daripada berita ni? Maka Nabi kata, apakah hak-hak umat aku di depan Allah nanti bila aku tidak ada bersama dengan mereka? Apakah hak-hak umat aku? Masya Allah, Nabi tanya. Mereka sembahyang, mereka berpuasa, mereka menunaikan haji, mereka mengeluarkan zakat. Apa akan jadi kepada mereka di akhirat nanti? Maka berkata malaikat Jibril, abshir ya Habiballah, abshir ya Habiballah, fa inna Allah azza wa jal kul qad haramtul jannata ala jami'il anbiya'i wal umami hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad. Masya Allah. Tu malaikat Jibril kata, abshir ya Habiballah, bergembiralah wahai kekasih Allah, fa inna Allah azza wa jal kul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada aku, qad haramtul jannata ala jami'il anbiya'i wal umami, aku haramkan syurga aku ini kepada mana-mana nabi dan umat mereka, hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad, melainkan engkau dan umat kamu sajalah yang akan masuk ke dalam syurga terlebih dahulu. Bila Nabi dengar penjelasan ini, barulah ceria wajahnya. Ahlana tabat nafsi, barulah tenang jiwa aku, kata Nabi. Iza malakal maut
wahai malaikat maut, sekarang buatlah apa yang diperintahkan ke atas kamu. Barulah nyawanya dikeluarkan daripada jasad. Masya Allah tabarakallah. Allahu akbar. Masya Allah tabarakallah. Ini hebatnya Nabi, Masya Allah, yang senantiasa kita berada dalam ingatannya, yang kita selalu ada dalam tangisannya, yang kita ada di dalam doanya, Masya Allah tabarakallah, yang tidak pernah lupa kepada umat yang begitu sayang. Sebab itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tanya pada kita, benarkah kita pun cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita pun cinta pada Nabi? Kalau cinta pada Nabi, buktikan melalui dua perkara. Apa dia? Satu fardu, satu lagi fadl. Apa dia fardu? Fardu ni wajib kena buat, wajib kena buktikan. Melalui apa? Melalui segala ajaran yang Nabi bawa kepada kita. Apakah ajaran yang besar Nabi bawa kepada kita? Islam. Islam. Kalau benar kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kena hidup dalam sibagah Islam, dalam acuan Islam, masya-Allah. Tapi sayangnya hari ini ramai mengaku Islam tapi tak boleh bawa Islam. Ramai, masya-Allah tabarakallah, ramai mengaku Islam, masya-Allah. Islam dia kadang-kadang dalam 3 hari saja, 3 kali sajalah. Satu sembahyang Jumaat, satu lagi sembahyang hari raya Idul Fitri, satu lagi sembahyang Idul Adha. Ini sajalah, masya-Allah. Hari lain semua tak ada bawa. Tidak, masya-Allah tabarakallah. Ramai daripada hujung rambut sampai hujung kaki, masya-Allah, ramai mengaku Islam tapi dia tak boleh bawa Islam dalam diri dia, masya-Allah. Dari segi pertuturan kata hari ini, dari segi pakaian, masya-Allah, semuanya sudah berubah-ubah, masya-Allah. Saya pernah pergi satu sekolah, saya bagi ceramah motivasi untuk pelajar-pelajar SPM. Lagi 2 minggu depan nak SPM, jadi guru besar telefon saya suruh pergi bagi motivasi. Saya pun pergi lah, walaupun bukan bidang saya motivasi, kan. Jadi pipi tengok, masya-Allah, budak-budak lelaki semua duduk depan saya. Ada seorang budak tu dia gunting rambut. Tuan-tuan, sini botak kepalanya, sini pun botak. Tengah-tengah saja ada rambut, masya-Allah. Itu pun terpacak-pacak rambut dia, masya-Allah. Saya panggil mak dia, saya kata, "Kak, Maizat, awak ustaz, kak berhentilah beli penyapu," saya kata. "Awak ustaz, terbalikkan anak kamu sapu dia, sebab penyapu ada tengah-tengah kepala dia," masya-Allah. Kita dah ikut siapa? Tuan-tuan, kalau fikir betul-betul, Allah bagi kita ibu dan ayah. Adakah Allah suruh kita ikut ibu ayah kita? Tak ada. Sayangilah ibu ayah kamu, betul tak? Buat ihsan, buat benda baik. Lepas tu jangan ufin kepada mereka. Ni yang Allah sebut, masya-Allah. Allah bagi kita suami, masya-Allah. Adakah Allah suruh kita ikut suami kita? Tak. Taat pada suami, hormat pada suami. Ini Allah sebut. Allah suruh kita ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Qul in kuntum tuhibbanallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, Muhammad, benarkah mereka cinta pada Allah? Kalau benar, fattabi'uni, ikut aku. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah Nabi gunting rambut macam tu? Sini botak, tengah-tengah saja ada. Betul tak, masya-Allah? Nabi ini kalau nak tahu, tuan-tuan, masya-Allah, Sayyidina Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan satu hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada hadis tu. Hadis yang ketiga, masya-Allah, kalau tak silap saya. Katanya satu petang aku lihat Nabi keluar daripada rumahnya dalam keadaan rambutnya jumah. Rambut jumah ni macam mana? Rambut jumah ni dia belah tengah. Dia belah tengah, panjangnya sampai ke bahu. Ujung rambut tu kena bahu, tak melebihi bahu. Masya-Allah, kan? Ataupun kadang-kadang dia lima ni pertengahan telinga, ataupun kadang-kadang wafrah ni di bawah cuping telinga. Macam inilah rambut Nabi. Jadi hari itu Sayyidina Al-Bara bin Azib dia nampak Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan rambutnya jumah dan pakai hulah warna merah. Dia kata, aku tengok Nabi, aku tengok alam ni semua. Aku tengok Nabi, aku tengok alam ni semua. Tidak ada satu benda yang lebih cantik dan indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segaknya Nabi, penampilannya begitu, masya-Allah, begitu smart Nabi, masya-Allah. Kadang-kadang kita tengok orang kita, kadang-kadang dia main semayang, masya-Allah. Dia pakai main baju t-shirt pagoda, tahu baju t-shirt pagoda? Kan, yang putih tu kan. Itu pun dah ada 2-3 lubang dah, masya-Allah. Sanggup main semayang. Saya pernah semayang di soft belakang sekali. Ada satu palung main sebelah saya. Saya takbir 5 kali tak lepas. Pasal apa? Bau ubat nyamuk, masya-Allah. Lalu saya tanya, palung dekat rumah pakai fuma kilau kah? Betul ustaz, macam mana tahu ustaz? Bau baju hang aku tahu dah, masya-Allah. Nah, dia pakai kopiah ni, masya-Allah.
Saya rasa dia beli kopiah ni pada tahun 1987, Masya Allah. Sampailah tak pernah basuh-basuh, Masya Allah. Saya duduk sebelah kopiah dia, saya nampak lagi cerah daripada kopiah dia, Masya Allah. Sampai lagu tu, Masya Allah. Kadang beginilah keadaan kita, hantam halal balal makan apa saja, Masya Allah. Tapi tengok Nabi, Masya Allah. Dia punya penampilan macam mana, semua ni Nabi ajar kepada kita, kerana Nabi ini qudwah hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi kita, suruh ikut, Masya Allah. Ikut sajalah ajaran yang Nabi bawa kepada kita. Tapi sayang hari ini ramai tak boleh ikut apa yang Nabi bawa, terutama sekali Islam. Terutama sekali Islam, Masya Allah, tabarakallah. Semua buat hukum sendiri hari ini. Semua dah jadi pakar-pakar, semua dah jadi mufti dah. Pakar-pakar boleh keluarkan hukum, pasal pakar-pakar boleh keluarkan fatwa dan sebagainya, Masya Allah. Hidup dalam sebuah Islam. Ini salah satu cara kita nak tunjuk pada Nabi, aku pun cinta pada engkau ya Rasulullah. Sahabat semua boleh buat, Masya Allah. Nah, bila berhijrah sahabat semua sanggup korbankan semuanya. Antaranya Abu Salamah, Masya Allah, tinggalkan anak dan isterinya, yang isteri dia baru saja bersalin. Pak mertua dia kata, kalau hang nak ikut Muhammad, hang saja pi. Anak aku dengan cucu aku hang jangan sentuh, Masya Allah. Dikatakan hampir setahun lebih ke 2 tahun Abu Salamah berpisah dengan isterinya, hanya semata-mata nak berhijrah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu melalui benda tu semua pun, Masya Allah, kan? Tapi itu pun kalau kita tak boleh juga hidup dalam sibagah Islam, memang malulah kita nak kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, daripada kecil sampai tua banyak rosak, Masya-Allah. Nak kata rosaknya akhlak budak-budak sekarang ni, Masya-Allah, tabarakallah, tata na aba'ala. Saya ceramah daripada Kuala Perlis sampai Pasir Gudang, Johor Bahru. Pi mana pun nak tengok anak-anak muda kita yang duk tengah main basikal tepi jalan, semua anak-anak kita. Di mana pun ada geng-geng ni, Masya Allah. Mula dia main basikal dengan sahabat dia, bila main satu usia dia pegang motor, Masya Allah, dia sibuk dengan motor. Begitulah bermulanya episod kerosakan akhlak, Masya Allah. Lepas tu kita kata apa? Ustaz dia bagus, Ustaz dia pergi campur budak-budak tak betul. Betul tak? Kita akan cari alasan. Dia bagus, Ustaz, sejak saya pindah mai taman ni, Ustaz, dia jadi macam ni. Betul tak? Masya Allah. Dia bagus, Ustaz, tapi cikgu yang mengajar dia ni tak betul, Ustaz, tak pernah panah. Semua kita bagi alasan. Tuan-tuan cuba ceklah, ada hadis yang Nabi kata, rosaknya seorang anak kerana faktor persekitaran, rosaknya anak kerana kawan dia, rosaknya anak kerana cikgu atau ustaz di sekolah. Ada? Tak ada. Nabi kata, setiap anak yang terbit, yang mai dari ke dunia ni dalam fitrah yang suci, yang jadikan dia Majusi, yang jadikan dia Nasrani, yang jadikan dia Yahudi, mak dan ayah, kata Nabi. Masya Allah, mak dan ayah, Masya Allah. Sebab tu Nabi kata, ajarkan anak kamu dengan 3 sifat. Apa dia? Cintakan Nabi, cintakan keluarga Nabi, baca Quran, Masya Allah. Ada 3 sifat ni kita bagi dekat anak kita? Tak ada. Masya Allah, tabarakallah. Nak salahkan siapa? Salahkan diri kita sendiri. Masya Allah, didik anak kita sebagai apa dia, Masya Allah, sebagai pewaris kepada Rasul, Masya Allah. Ibu yang boleh membawa syiar Islam ni kepada orang ramai, Masya Allah. Kadang hari ni, Masya Allah, daripada kecil pun dah mula dah, Masya Allah. Anak-anak kecil pun sekarang sudah didai rambutnya, sudah dipakai, ajar pakai seksi-seksi kecil-kecil pun, Masya Allah, tabarakallah. Tak tahulah entah nak jadi apa kita ni, Masya Allah. Jadi itu salah satunya. Kalau betul kita cinta pada Nabi, hidup dalam sibagah Islam. Yang keduanya, kata Imam Ibn Rajal Al-Ambali, Masya Allah, yakni apa dia? Fadl. Fadl ni apa dia? Fadl ni, yakni kita memuliakan Nabi dengan mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Jangan biarkan hidup kita habis lagu tu sampai tak ada satu sunnah Nabi dalam hidup kita, Masya Allah. Bila kita kata sunnah Nabi, dia pergi menikah lagi satu. Dia menikah lagi satu, dia kata sunnah Nabi, Ustaz, kahwin ramai. Apakah menikah ramai sajakah sunnah Nabi? Menikah satu tu bukan sunnah Nabi kah? Malum setuju tak kalau saya kata menikah satu pun sunnah Nabi? Mesti dia pasti setuju. Tidak kan? Masya Allah. Cuba kita lihat, waktu Nabi menikah isteri pertamanya, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, ada Nabi pernah menikah lain? Tak ada. Lepas Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lain. Betul tak? Jadi kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi dalam poligami, tunggulah isteri pertama mati dulu. Ustaz, tunggu dia punya lihat tamu mati. Nah, macam mana, Ustaz? Sekarang kan Asia dia tawarkan RM20, RM24 saja tambang pergi ke Sabah. Asia RM24 saja. Bas pun tak ada macam tu kan, Masya Allah. RM24 booking 2 tiket lah. Kita dengan isteri kita pergi Sabah, pergi Tawau, Masya Allah.
Jangan bawa pelitup muka untuk dia. Balik confirm kita seorang je balik, masya-Allah kan. Senang aja. Banyak sunnah Nabi tu ada yang hampir buat yang tu siapa? Mailah sembahyang berjamaah, sunnah Nabi. Dulu dia juga bising, apalah takut dengan penyakit sampai tutup masjid. Lah ni masjid buka dah. Di mana? Betul tak, masya-Allah? Sembahyang berjamaah, sunnah Nabi. Bila Nabi tak sembahyang berjamaah? 12 Rabiul Awal Nabi tak sembahyang berjamaah pada satu hari itu. Pasal apa? Hari itu juga Nabi wafat. Hari Nabi nak wafat tu, masya-Allah, pagi tu Nabi bangun, buka tirai, tengok semua nak pergi sembahyang. Nabi lambai tangan. Depa ingat Nabi sudah sihat. Depa ingat Nabi sihat. Tengok-tengok tak sembahyang. Nabi tanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, kenapa mereka tak sembahyang lagi?" Aisyah kata, "Mereka tunggu kamu ya Rasulullah." Oh, bawa air nak ambil wudu. Nabi nak ambil wudu, sentuh air, Nabi pengsan. Nabi bangun, sedar, sentuh lagi, pengsan. Sedar, sentuh lagi, pengsan 3 kali. Buka tirai, ampas sembahyang. Itulah hari Nabi tak pergi sembahyang berjamaah. Lagi 2 minggu Nabi nak wafat, Nabi tak boleh jalan. Sini Sayyidina Ali, sini Ibnu Abbas. Papa Nabi pergi ke masjid juga, masya-Allah. Tu Sayyidina Ali kata setiap kali depa bawa Nabi tengok kali belakang ada garisan. Pasal apa? Kaki Nabi. Kaki Nabi kan, masya-Allah. Dia kan tak boleh jalan. Jadi dia buat garisan macam ni. Allahu Akbar. Time macam tu pun Nabi pergi sembahyang berjamaah. Kita ada ruang, masya-Allah, sekarang boleh sembahyang dah, tapi tak mau main juga, masya-Allah. Nak kata apa? Nah, apalagi sunnah Nabi tuan-tuan yang boleh kita buat simple sangat-sangat, masya-Allah. Lontarkanlah salam bila kenal, kata kenal, janji jumpa orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila jumpa orang Islam senyum sedikit, masya-Allah, tabarakallah. Ini semua sunnah Nabi. Kenapa? Senang saja boleh buat, kita tak mau buat dah, masya-Allah. Berzikir, masya-Allah, zikir rutin harian Nabi. Kita kalau duduk relax terus ambil remote buka TV. Tapi Nabi kalau ada masa nak duduk, zikir sajalah Nabi, masya-Allah, tabarakallah. Nah, ustaz memang kami nak zikir tapi tak tahu nak zikir apa, ustaz. Tu ikutlah Imam Ghazali ajak pada kita. Hari Isnin apa dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hari Selasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari Rabu, astaghfirullahal azim kan. Hari Khamis apa dia? Subhanallahil azim wa bihamdi. Hari Jumaat, hari ni apa dia? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh? Esok hari Sabtu, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Hari Ahad, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Boleh apa, masya-Allah, tabarakallah. Bukannya susah mana pun, masya-Allah. Apalagi istighfar, masya-Allah. Apalagi sunnah Nabi, sedekah. Apatah lagi mai hari Jumaat, sedekah kita, masya-Allah, tabarakallah. Jangan berkira, Nabi kata jangan berkira dengan harta kamu. Nescaya kalau Allah mula berkira akan hilang keberkatan pada harta tersebut, masya-Allah. Kadang masjid memerlukan dana, kadang surah memerlukan dana, masya-Allah. Ada duit pada kita tapi kita tak mau nak bagi. Lepas tu Ibnu Abbas kata, aku tak pernah melihat seorang yang sedekahnya boleh melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tak kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa dia tak kata Sayyidina Abdurrahman Auf? Kenapa dia tak kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Kenapa dia tak kata Sayyidina Uthman bin Affan? Semua pun sedekah hebat apa? Masya-Allah. Sebab sahabat-sahabat Nabi yang banyak bersedekah, walaupun mereka banyak bersedekah, tapi harta mereka masih ada lagi. Rumah ada, tanah ada, dinar ada, semua ada. Tapi Nabi apa pun tak ada, semuanya Nabi infak ke jalan Islam, masya-Allah, tabarakallah. Nabi punya akhlak ni tuan-tuan. Kalau sahabat tengok Nabi pakai sesuatu yang baru, mereka tak mau puji Nabi. Pasal apa? Kalau puji saja, Nabi akan buka bagi. Nabi pernah pakai satu rida yang mahal, tuan-tuan. Keluar daripada rumah, mai seorang sahabat kata, oh cantiknya rida kamu ya Rasulullah. Nabi tanya, awak kamu berkenan ke dengan rida ni? Sangat berkenan. Nak ambil. Tu dia. Nabi pernah dapat kambing orang bagi daripada lembah ni sampai ke lembah ni. Dia tulis dalam riwayat tu, banyaknya kambing. Mai sahabat-sahabat tengok, masya-Allah, banyaknya kambing ya Rasulullah. Apa kamu kagum ke tengok kambing ni semua? Kagumlah, banyak sangat. Ambillah kesemuanya. Tu dia. Kata jangan abang kat saya, Ustaz Syamuka jam punya cantik, aku confirm tak buka punya. Ni pun kembali daripada orang. Masya-Allah. Kita tak suruh buat lagu tu pun, tapi belajarlah, masya-Allah. Sebab sunnah Nabi bersedekah, masya-Allah kan. Ni kadang-kadang main tabung tolak tepi, main tabung tolak tepi.
Allah, berubah sedikit tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Banyak lagi sunnah Nabi ada, masya-Allah. Kita belajar yang mana kita mampu ikut, kita ikutlah, masya-Allah. Ini cara kita nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat jangan tinggal, masya-Allah tabarakallah. Banyak berselawat, apatah lagi pada hari Jumaat, masya-Allah. Apa susah kan nak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Bukan panjang manapun, pendek saja, masya-Allah. Nak masuk masjid, selawatlah 10 kali. Nak keluar daripada masjid, selawatlah 10 kali, masya-Allah. Sangkut dalam jam, selawatlah lagi, masya-Allah. Bukan susah manapun. Latih diri kita. Ni orang panggil muhasabah. Betul tak, masya-Allah? Tanpa latihan, macam mana kita nak sukses? Ni apa benda pun tak buat, cakap banyak. Itu yang kita tak mau, masya-Allah. Nah, jadi tuan-tuan, masya-Allah, pastikan ada dua perkara ini dalam diri kita supaya masya-Allah tabarakallah kita juga tergolong dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah sampai Nabi boleh cam suara kita, masya-Allah. Bila sampai di akhirat nanti, masya-Allah tabarakallah, Nabi boleh cam suara kita. Inilah orang yang banyak selawat ke atas diri kita. Selawat senantiasa. Nah, jadi saya rasa cukup sekadar itu hari ini tazkirah subuhnya, masya-Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkemungkinan besar akan diberi syafaatnya nanti di akhirat. Nah, insyaallah itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam tazkirah ataupun kuliah-kuliah yang lain di hari yang akan datang. Sekian saja. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.